Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hajar binti Ramli, nama matrik 051146 dan Nur Shazlin Auji binti Nur Yusri, nama matrik 049543. InsyaAllah kami akan membentangkan berkenaan asbab nuzul yang terkandung pada ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah berkenaan pengharaman arak dan judi. Ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Sadaqallahul Azim. Sebab penurunan bagi ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah. Yang pertama, Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmizi dan An-Nasai telah meriwayatkan dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menceritakan bahawa ketika turun ayat pengharaman khamar, beliau berdoa, Ya Allah, terangkanlah kepada kami tentang khamar sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat ini. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat ke-219 dari surah Al-Baqarah itu kepadanya. Ayat Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir ilal akhir ayat. Yang bermaksud mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berfikir. Maka beliau pun berdoa lagi, Umar berdoa lagi, Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai masalah khamr ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah An-Nisa, iaitu ayat ke-43 yang berbunyi Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara ilal akhir ayat. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Sehingga ayat. Dan seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengumandangkan iqamah solat, beliau mengucapkan jangan sesekali orang yang dalam keadaan mabuk mendekati solat. Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka beliau pun berdoa lagi, Ya Allah, terangkanlah kepada kami mengenai khamar ini sejelas-jelasnya. Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah, iaitu ayat ke-91 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillahi wa 'anis salati fahal antum muntahun. Yang bermaksud, sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu, yakni berhentilah dari mengerjakan pekerjaan itu. Lalu Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, dan ketika bacaan itu sampai pada kalimah yang bermaksud berhentilah kamu dari mengerjakan perbuatan itu, Umar berkata, kami berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua bagi sebab penurunan surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah berkata, arak diharamkan sebanyak 3 kali. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, kebanyakan mereka masih meminum arak dan memakan hasil judi. Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kedua-duanya. Maka Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 kepada Nabi-Nya sebagai larangan. Yang pertama,
Bermaksud, mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Lalu mereka berkata, Allah tidak mengharamkannya, akan tetapi Allah hanya berfirman, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan mereka masih meminum arak. Hingga pada suatu hari, ada seorang muhajirin yang mengimami para sahabatnya dalam solat fardu maghrib dan bacaannya pada ketika itu banyak yang salah. Maka Allah menurunkan surah An-Nisa ayat yang ke-43 sebagai larangan yang kedua, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu solat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Maka mereka masih lagi meminum arak sehingga ketika datang waktu solat, mereka kembali dalam keadaan yang sedar. Maka kemudian turunlah ayat yang lebih tegas, iaitu surah Al-Maidah ayat yang ke-90 dan 91 sebagai larangan yang ketiga oleh Allah, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum arak, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Lalu mereka berkata, kami berhenti ya Allah. Lalu mereka berkata, yakni mereka bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ada beberapa orang yang telah gugur di medan jihad dan ada pula yang meninggal di tempat tidur mereka dan mereka masih meminum arak dan memakan hasil judi. Padahal Allah telah menjadikan keduanya kotor dan termasuk perbuatan syaitan. Maka Allah menurunkan surah Al-Maidah ayat ke-93 sebagai jawapan kepada persoalan sahabat tadi, yang bermaksud tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh kerana memakan makanan yang telah mereka makan dahulu apabila mereka bertakwa serta beriman. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sekiranya sudah diharamkan ke atas mereka, sungguh mereka pun akan meninggalkannya sebagaimana kalian juga meninggalkannya. Okey, baik, kita beralih kepada kajian asbab penurunan bagi surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 yang mana didatangkan dua dalil hadis, iaitu hadis Umar dan juga hadis Abu Hurairah. Okey, yang mana sebahagian mufassir seperti Ibnu Al-Arabi dan Ibnu Kathir menyebutkan hadis Umar berkenaan ayat surah Al-Baqarah. Jadi pada pandangan pengarang sendiri iaitu Dr. Khalid, beliau mengatakan bahawa hadis ini iaitu hadis Umar, walaupun rantaian sanad perawinya sahih, tetapi ia bukanlah sebab untuk turunnya ayat surah Al-Baqarah ini, kerana Allah Ta'ala menetapkan di dalamnya terjadinya pertanyaan, yakni dengan firman yas'alunaka, mereka bertanya kepadamu, dan bahawa persoalan itu terjadi mengenai dua perkara, iaitu arak dan judi. Jadi di manakah hadis Umar dari konteks ayat tersebut? Kerana ada perbezaan antara keduanya yang jelas daripada dua sisi pandangan. Jadi pandangan yang pertama, bahawa ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 ini mengandungi persoalan mengenai arak dan judi keseluruhannya, sedangkan hadis Umar hanyalah mengandungi doa meminta penjelasan mengenai arak sahaja. Manakala pandangan kedua, iaitu bahawasanya Allah telah berfirman dalam ayat Yas'alunaka dan Umar radhiyallahu anhu tidak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang dibuktikan dengan lafaz dalam hadis bahawa dia berdoa kepada Allah dan berkata, Ya Allah, terangkanlah kepada kami berkenaan khamar sejelas-jelasnya, dan berbeza antara permohonan kepada Allah dan pertanyaan kepada Rasulnya dari sudut konteks ayat dan hadis dengan penjelasan ijtima'. Okay, dan untuk ini, pengarang kitab ini, Dr. Khalid, memaksudkan ketidaksesuaian antara lafaz dan hadis Umar. Okay, sebagaimana disampaikan oleh Al-Wahidi, Al-Bughawi dan Ibnu Ashur, hadis yang lain mengenai penurunannya. Okay, mereka berkata, ia diturunkan ketika Umar bin Al-Khattab dan Muaz bin Jabal bersama sekumpulan orang Ansar datang kepada Rasulullah SAW, lalu mereka meminta fatwa tentang arak dan judi. Bagi dia menjawab, kedua-duanya dapat menghilangkan akal dan menghabiskan harta. Maka Allah menurunkan ayat ini. Ini tidak benar sebagai
sebab penurunannya sebagai asbab nuzul bagi ayat ini kerana tidak ada sanad baginya dalam kitab-kitab sunnah. Oleh itu, ia dikeluarkan. Dan mengenai apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya ia adalah hadis maudhu'. Sekiranya bukan kerana kedhaifan yang melampau dalam rantaian sanadnya yang menghalang daripada menjadikannya sebagai dalil, sebagai tambahan, ia juga tidak disebut oleh para mufassir kecuali Ibnu Kathir sahaja. Okay, dan sekiranya demikian, maka bukti yang tidak dapat diragukan adalah bahawa sebab penurunan ayat itu, asbab nuzul bagi ayat itu adalah mereka bertanya kepada Rasulullah SAW tentang arak dan perjudian. Maka Allah menurunkan ayat itu kerana lafaz ayat tersebut jelas bagi menunjukkan ataupun bagi membuktikan perkara tersebut. Okay, dan saya, yang pengarang, Dr. Khalid, mengatakan bahawa dia tidak menemui bukti yang benar dan jelas dari sunnah yang menunjukkan berkaitan persoalan ini. Dan Allah yang Maha Kuasa lebih mengetahui, wallahu alam. Okay, adapun sebab penurunan bagi dua ayat, iaitu dari surah An-Nisa dan Al-Maidah yang telah disebutkan, akan didatangkan kajian mengenai keduanya dalam tajuk surah An-Nisa dan surah Al-Maidah, insyaAllah. Sebagai natijahnya, kedua-dua sebab yang disebutkan sebentar tadi mengenai penurunan ayat surah Al-Baqarah ayat yang ke-219 adalah tidak sahih kedua-duanya kerana hadis Umar dari segi sanad perawinya adalah sahih tetapi tidak jelas dari segi konteks hadis tersebut. Manakala hadis Abu Hurairah jelas dari segi konteks hadis tetapi tidak sahih pula pada sanad perawinya. Kemungkinan ayat ini mempunyai sebab yang tidak termasuk dalam ruang lingkup perbahasan, tetapi perkara yang ditunjukkan dalam lafaz ayat surah Al-Baqarah ini adalah bahawa ayat ini diturunkan kerana pertanyaan mereka mengenai arak dan perjudian. Wallahu alam, itu sahaja daripada kami. Semoga dapat memberi manfaat kepada yang mendengar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.